Alright, okay, jom kita jalan. Okay, sebelum tu kita ulang balik. Okay, bila soalan kata selesaikan masalah melibatkan kaedah matrik, okay, yang penting kita ingat apa dia, okay. Yang penting kita ingatlah step dia lah. Okay, step kita hanya buat step yang wajib je. Okay, jadi step yang kita perlu ingat ialah pertama sekali jika diberi, okay, untuk selesai masalah, okay. Pertama sekali ialah kita kena pandai, okay, kena pandai ataupun tahu keluarkan dua persamaan linear serentak. Keluarkan dua persamaan linear serentak. Ini penting kali. Macam semalam kita buat, soalan dia bagi direct dah. Soalan serentak, okay. Okay, macam semalam kita dah dibagi dah siap. Metrik. Ya. Okay, yang ni ya. Okay, macam semalam kita dah diberikan dah. Okay, kita dah diberikan dah metrik itu. So senang. Sorry, silap lagi. Okay, alright. Ni. Okay, macam semalam kita dah dibagi dah metrik tu. Okay, dah bagi dah persamaan ni macam ni. Dah bagi dah. So senang. Tapi untuk kes dalam periksaan biasanya keluar bentuk ayat, bentuk rajah. So dia tak bagi persamaan tu. Jadi tugas kita adalah kita kena pandai mencari dua linear serentak. Okay, itu yang pertama. Kena pandai keluarkan dua linear serentak daripada maklumat tu lah. Daripada ayat ke, rajah ke, jadual ke. Okay, yang pertama. Yang kedua ialah, okay, first kena pandai yang ni. Okay. Yang kedua ialah kita kena pandai, okay, boleh menulis, okay, persamaan linear tersebut dalam bentuk metrik. Okay, maksudnya bentuk macam mana? Okay, bentuk yang ni lah, bentuk yang kita dah buat semalam dah. Okay, bentuknya adalah bentuk dia ada huruf lah, dia ada huruf. Okay, dia ada huruf. Okay, kotak besar dulu. Kotak besar dia ada A, B, C, D. Kemudian kita ada XY. XY dan kita ada jawapan lah. Kita ada jawapan. Mesti pandai tulis ni. PQ. Okay, ni yang kedua. Okay, pertama tadi kita keluarkan maklumat dulu. Okay, yang kedua kita buat yang ni. Okay, yang ketiga lah kita, okay, yang ketiga, okay, kita boleh mencari songsangan kan, bagi persamaan metrik tersebut. Okay, yang ini apa kita gunakan? Kita akan guna maklumat yang 1 per tu. Maksudnya cari yang ini, okay, kita buat yang ni. Iaitu kita letakkan ni kat tepi sekali, sama dengan, okay, dia ada 1 per. Okay, 1 per AD tolak BC. Kemudian ini tempat bertukar, simbol bertukar. Ini tempat kekal, simbol bertukar. Okay, yang ini AD ni tempat bertukar. Okay, simbolnya bawa sekali. A pergi D pergi A. Yang ini pula tempatnya kekal, simbol bertukar. Kalau asal positif, jadi negatif. Kalau asal negatif, jadi positif. Itu. Dan ini disatukan sekali. Ini step yang ketiga. Dan step yang keempat ialah kita. Kita boleh selesaikan lah. Okay, step yang keempat, kita akan selesaikan. Selesaikan sehingga dapat nilai, dua nilai pemboleh ubah. Okay, ayat ni kita boleh gunakan kereta lah. Senang je. Okay, kita gunakan kereta je. Sebab kalau kita buat jalan kerja pun tidak ada markah tambahan lah. Tak buat pun tak hilang markah. Inilah dia 4 benda yang kita kena tahu untuk kita mendapat markah penuh bagi topik ini. Okay, pertama sekali, pandai keluarkan maklumat daripada ayat tersebut, rajah tersebut. Yang kedua, tulis ke bentuk metrik. Yang ketiga, cari nilai nilai songsangan. Dan yang keempat adalah kita selesaikan untuk cari untuk cari dua pemboleh ubah tersebut. Okey, dalam exam kita nanti soalan ada pelbagai bentuk. Yang pertama dia bagi direct. Dia bagi firman itu just tukar-tukar saja. Yang kedua adalah dia bagi bentuk ayat. Yang ketiga bentuk jadual. Okey, bentuk jadual. Yang keempat lah bentuk rajah. Ini semuanya yang glamour lah, yang potensi masuk lah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama kita tengok soalan berbentuk ayat. Okey, contoh soalan, harga bagi sebatang pen ialah RMX dan harga bagi sebuah buku ialah RMY. Itu maklumat je lah. Dia gunakan X untuk pen. Okey, X untuk pen dan juga Y untuk buku. Ini penting macam pertama kali. Okay. X untuk pen, Y untuk buku.
Tu dua yang pertama dulu. Jangan tahu X pen Y buku. Okey, dia tahu apa pula? Okey, maklumat kata Amanda membayar RM42.90 untuk beli 6 pen dan 2 buku. Okey, ini ayat pertama kita. Okey, dia beli 6 pen, 2 buku, dia bayar RM40.90. Manakala dia kata beza harga bagi 5 batang pen berbanding sebuah buku ialah RM6.60. Ini ayat yang kedua. Yang kita keluarkan maklumat tu, ini ayat yang kedua. Dan soalan kata apa? Menggunakan kaedah metrik. Soalan kata ni, guna kaedah metrik. Maksud wajib guna ni. Okay, wajib guna kaedah metrik, dia kata selesaikan. Cari harga bagi sebatang pen dan sebuah buku. Okay, dia kata guna kaedah metrik, cari harga bagi sebatang pen dan sebuah buku yang sama jenis. Tu soalan dia. So bila soalan kata menggunakan kaedah metrik, kita pun ingat dah. Kita mesti ingat dah. Okay? Dia sebut kata kaedah metrik, inilah step dia. Yang pertama yang ni lah. Yang kedua yang ni. Okay? Yang ketiga, selesaikan jawapan dia. Itu yang ketiga dia. X berapa, Y berapa. Okay, tapi sebelum kita buat yang ini, sebelum kita buat ini, kita mesti pandai keluarkan dua linear serentak. Yang pertama sekali yang kuning tu. Apa ayat kita nak buat? Dia kata bayar RM40.90 untuk beli 6 pen dan 2 buku. Macam mana ayat patut kita nak buat? Boleh bagi idea? Daripada ayat tersebut, ayat kuning tu, nak jadikan bentuk yang ada SY tu. Masukkan 6 dengan 2 dekat SY tu. Okey. So ayat dia macam mana? Sebutkan ayat dia. Situ yang kotak yang kedua XY tu, masukkan pen 6 batang dengan Y tu buku kan 2. Okey, sekarang kita nak minta, nak minta tulis macam ni. Kita tulis ayat macam ni. Ayat yang macam ini. Sekejap. Mana dia? Okey. Nak tulis ayat macam ni. Ayat macam ni. Macam tulis ayat dia. Kita tulis dalam X, Y tu. So, apa ayat pertama ni kita buat? Dia kata, beli 6 pen dan 2 buku, bayar RM40.90. Okey, macam mana tulis ayat dia? Okey. Pen dia beli berapa banyak? Pen dia beli 6 batang. Harga sebatang berapa? Harga sebatang dia tak bagi. Baris pertama tu dia bagi. Harga bagi sebatang pen ialah RMX. Kalau beli 6 batang, macam 6 kali X. Itu ayat dia. Okey, tambah dengan dia beli 2 buku. Satu buku harganya Y. Okey, dan dia bayar RM42.90. Itu ayat dia. Ayat pertama. Okey, ayat yang kedua pula dia kata. Dia kata beza 5 batang pen dengan sebuah buku adalah RM6.60. Siapa yang macam mana ayat tulis dia? Dia kata 5 batang pen dengan sebuah buku. Satu buku. Satu buku dia kata ialah RM6.60. Okey, apa ayat tak tulis? Macam mana kita gabungkan X dengan Y tu? Simbol apa? Tambah ke tolak? Tambah. Dia kata beza. Tolak. Tolak. Okey, bila beza, tolak. Bila kita jumlah, tambah. Okey, ni ayat kedua kita. So, kalau kita boleh keluarkan dua ayat ni, yang bawah tu bergunalah pada kita. Tapi kita tak pandai keluar ayat ni, tak ada guna kita hafal benda ni. Okey, benda ni semua orang boleh hafal. Yang step ni. Tapi kalau yang dua atas ni tak dapat cari, memang tak ada guna lah juga tahu benda tu. Okey. So ini betul. Dalam exam kita, ini betul. Dapat markah yang pertama sini. Okey, yang kedua betul. Dapat markah yang kedua. Dia markah 6 sini. Okey, yang kedua, dah dapat yang ini. Step yang kedua dah termasuk maklumat ni. So kalau kita dah ada kuning biru ni, bawah tak ada masalah. Just ganti sajalah. Yang ini 6. Okey, yang ini 5. Okay, yang ini 2, yang bawah tu ialah negatif 1. Dia tak ada nombor, negatif 1. Okay, huruf kita gunakan adalah XY. Ikut soalan, soalan dah bagi tahu dah. Dia tak guna huruf lain. So, harga pula P dia ialah RM42.90 dengan RM6.60. Okay, ini kita buat. RM6.60. Okay, so yang ini semua ni wajib betul dan tepat. Tak boleh salah. Untuk markah yang ketiga. Okay, kemudian step yang ni pula. Just ganti saja. Just ganti saja. So, A dia ialah 6. Wajib tunjuk.
D dia ialah -1. Kemudian C dia ialah, B dia ialah 2. Dan C dia ialah 5. Yang ini wajib tunjuk, tak boleh salah langsung. Okey, yang ini pula tempat bertukar. Jadi -1 ada di atas. Okey, 6 di bawah. Kemudian asalnya 2 jadi -2. Asalnya 5 jadi -5. Okey, tempat kekal simbol tukar. Okey, jawapan dia yang tepi ni lah. Yang ini ni, okay, tak jawapan macam biasa. Ni tak sini macam biasa. Ganti je. Ni step yang seterusnya. Yang mana wajib tunjuk juga untuk markah yang seterusnya. Markah yang keempat. Dan markah kelima, keenam lah jawapan. Sampai sini kita just gunakan kereta untuk cari jawapan terus. Tak payah fikir banyak-banyak lah. Okay, sebab apa? Step bawah tu kita boleh skipkan. Tidak kurang markah kalau tak tunjuk. Tidak tambah markah kalau tunjuk. Okay, so ambil kalkulator kita. Just tekan saja kita. Okay, mod 3 kali tu. EQN nombor 1. Unknown nombor 2. Okay, masukkan. Ikut step yang ni lah. Ikut step yang ni. Kata ingat ikut step ni. Ikut step yang ni, kita mulakan dengan barisan atas dulu. Kita ikut kan? 6. Okay, 2. 42.9 sen. 42.9. Okay, bawah 5. Ada tolak -1. Dan juga 6.6. Okay, dapat jawapan. Harga sebatang pen RM3.50. 49 sen. Okay, betul lah. Okay, kemudian harga tu ialah RM10.93. Dia tak kisah jadi apa kata, jadi perpuluhan tak ada masalah. Okay, 42.9. Okay, 5, 1, 6.6. Okay, betul lah. Saya tulis semua, takut saya silap. Okay, betul. So, harga sebatang pen ialah RM3.50. Okay, RM3.50. Okay, RM3.50. Okay, 3.5. Dan harga sebuah buku pula ialah yang ni. 10.9. 10.9. Okay, nak ambil 93 pun tak apa, tak ada masalah. Tapi biasanya kalau duit kita guna yang bunda terus lah, cantik. Okay, alright. Itu beza. Itu jawapan dia. Boleh ikut? Boleh. Okay, gitu sajalah. Okay, so ajak saya tulis sekali. 6 kali ni saya nak bagi nombor cantik sikit. Tambah dengan 2. Okay, 10.90 sen. Okay, ni kita tukar sikit. 48 sen. Biar nampak cantik sikit. Tukar 80 sen. Okay, bila tukar 80 sen, nampak cantik sikit jawapan dia. Okay, biasanya duit ni kita akan bagi jawapan yang nombor tepat lah. RM42.80. Okay, so RM42.80. So kita gunakan kereta kita cuba test tengok. Sekejap, saya test dulu. 3.5 tolak dengan 10.9. Okay, ni betul. Alright, so kita buat macam ni. Kita tekan kereta. Okay, so 6, 2 dan ini kita buat RM42.80. 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 Okay, yang bawah tu sama. Okay, 5, nanti 1, 6. Okay, kita akan dapat jawapan RM3.50 dan juga RM10.90. Okay, RM tak boleh, tak apa. Tak ada salah. Itu je jawapan dia. Dapatlah markah yang kelima dan yang keenam. Okay, yang penting lah dua atas tu. Kuning biru tu. Yang tu paling penting sekali. Tak tahu yang ni kita hafal semua ni. Tak dapat buat. Memang tak ada guna juga lah. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, contoh yang kedua. Harga sebagai sepasang kasut jenama X ialah RM30 dan harga sepasang jenama Y ialah RM25. Sekolah ABCD telah membeli 120 pasang jenama X dan jenama Y dengan jumlah kos keseluruhan adalah RM3,225. Soalan A kata, tuliskan dua linear serentak bagi menggambarkan maklumat di atas. Okey, nak tulis kuning biru ni. Okey, apa ayat dia? Yang pertama saya nak ambil bagaimana tu. Okey, yang pertama sekali lah kita tengok maklumat dia. Okey, maklumat kata kasut jenama X ialah RM30 harga sepasang. Ini maklumat pertama. Yang kedua dia kata jenama Y pula dia kata ialah RM25. Itu maklumat utama lah. Okey. Kemudian dia kata sekolah membeli 120 pasang kasut jenama X dan Y. Okey, ni. Ayat pertama kita. Yang kita perlu tukar pada ayat matematik. Yang pertama. Yang kedua dia, yang kedua dia kata jumlah kos dia bayar ialah 3225. Ini ayat yang kedua kita. Okey, so tukarkan ayat-ayat ini kepada ayat matematik. Apakah ayat dia? Yang pertama kita tukar ayat yang kuning tu jadi satu ayat matematik. Okey, apa ayat dia?
Yang merah ke kuning cikgu? Kuning biru. Yang kuning tu, okay. Macam nak tukar ayat tu, dalam kasut X dan Y tu, dia 120. Dia kata dia membeli 120 pasang kasut jenama X dan jenama Y. Okay, macam tu ada ayat dia. Yang mana hujung ni mesti ada 120. Yang kedua tu mesti ada sama dengan 3225. Itu ayat dia. Okay. Apa benda dapat 120? Dia beli kasut X, kasut Y sebanyak 120 pasang. So apa ayat dia? Hmm. 30X tambah 25Y. Okay, kita cuba dulu. Okay, 35X tambah dengan 25Y. Dapat yang ni. Okay, contohlah. Saya terima dulu, tak apa. Saya terima dulu. Ini, okay. Ini jawapan pertama Dina. Okay. Yang kedua, apa ayat pula nak buat? Yang ada kaitan dengan 3225. Apa ayat kita nak guna pula? Okay, apa kat depan ni? Okay, dia mesti ada huruf XY juga, tapi 3225. Darab sepasang kasut kan 30. So kalau dia beli banyak-banyak tu dapat 3,225 tu. So, macam mana ayat dia? Tak tahu ayat dia tu macam mana? Ayat dia. Yang 120 ini, dia merujuk kepada bilangan kasut. Bilangan kasut. Okay. Yang ini pula merujuk kepada harga kasut. Berkaitan dengan harga. Okay, so kalau bilangan kasut, okay, yang 30 dan 25 ni, ini adalah harga dia. Harga dia tu. So tak ada kaitan dengan yang kuning tu. Yang kuning tak ada kaitan dengan harga. So kita buang ni. Ini, okay. Dia beli kasut X, dia beli kasut Y tak tahu berapa, tapi jumlahnya 120. Ini ayat dia. Yang kedua pula, kasut X dia kata berharga RM30. Satu. Jadi kalau sebiji 30, belinya X, tak tahu berapa. Tambah dengan harga kasut Y 25. Tapi tak tahu berapa beli. Ni ayat dia. Ni ayat dia. Okay. Yang pertama tu berkaitan dengan bilangan dia, tak ada kaitan dengan harga. Yang kedua ni ada harga. So berkaitan dengan harga. Tu kena pandai. Okay. So dapat yang ini, settle. Dapatlah markah yang pertama dan yang kedua. Ini yang pertama markah dia. Kalau betul semua, okay. Ini yang kedua. Okay. Dia tak ada markah kesaksian lah. Okay. Betul markah. Tak ada salah. Tu je. So kalau kita pandai keluarkan yang ini, okay. Yang B tu simple. Senang je. Step dia. Tu cara dia. Okay. So okay. Sekarang ni tugas Dina adalah cuba selesaikan. Gunalah kaedahnya ni. Untuk selesai yang dekat sini. Seterusnya dia kata menggunakan kaedah metrik. So wajib guna kaedah metrik. Wajib guna kaedah metrik, selesaikan yang ni. Gantikan maklumat tu. Dan soalan bagi tahu X, Y, X, Y. Gunalah X, Y, X, Y huruf besar. Okay, dia kata guna kaedah metrik. Cari harga bilangan kasut yang dibeli. Kasut X berapa, kasut Y berapa. Okay, maklumat dia yang ini tadi. Okay, cuba try dulu. Okay, kotak ini. Okay, apa ayat dia? Atas ni, atas kiri. Okay, kotak besar apa nombor-nombor dia? Atas kiri berapa? 30. Atas kiri, kuning. X. X, kalau X apa nombor dia? 30. Dia ada X saja. Kalau X saja apa ni dia 30 yang kat bawah. 30 tu yang dekat sini. 30 yang kat sini 30. Ni 30 ni 25 kat bawah. Yang atas tu apa huruf dia? Kalau ada huruf saja apa nombor dia? 1. Satu sini, satu sini. Okey, tu yang pertama. Okey, huruf dia oleh sebab kita guna huruf XY, huruf nama huruf besar, huruf kecil, guna huruf besar kecil, besar jugalah. XY. Okey, harga yang ni pula 120 dengan 3225. Okey, ni ayat dia. Ayat pertama kita. Wajib betul lah. Wajib betul, wajib tepat, tak boleh salah langsung.
Okey, kenapa kita guna huruf X, Y besar? Sebab dalam maklumat ni pun kita nampak ada huruf X besar dan Y besar. Kalau dia bagi maklumat tu, kena guna maklumat tu lah. Kalau tak bagi, kita boleh guna apa-apa saja huruf. Okey, yang kedua. Ambil yang ini tadi ni. Okey, gunalah dia untuk cari yang ini pula. Okey, masih guna X, Y huruf besar. Okey, X, Y huruf besar. X dan Y huruf besar. Okey, so 1 per. Okey, so A dia 1. D dia 25. C dia, B dia 1. D dia 30. Wajib betul. Yang ini pula tempat bertukar. So 25 naik ke atas, 1 turun ke bawah. Tempat tukar simbol bawah. Yang ini pula tempat kekal. Asal 1, negatif 1. Asal 30, negatif 30. Yang itu tempatnya akan kekal, simbol bertukar. Step yang kedua. Bawah ni banyak step lagi, kita boleh skipkan. Tekankan kereta, terus bagi jawapan sahaja. Okay, so lagi sekali macam ni. A dia ikut di atas tu lah. 1, 1, 1, 2, 0. Bawah 30, 25 dan juga 3, 2, 2, 5. Okay, dapat jawapan. Kasut X dia beli 45, kasut Y beli 75. Itu saja. Kasut X dia beli 45, kasut Y dia bagi 75. Gitu je jawapan dia. Yang penting lah yang kuning ni. Tak dapat tu sebab yang bawah ni semua orang hafal. Kalau tak dapat yang atas ni, tak ada guna lah kita menghafal benda tu, tetap tak ada markah jugalah. Okay, selesai tu. Soalan kata, cari kasut X. Okay, kasut X 45. Tak payah explain lah, tak payah buat macam ni. Okay. Ada murid dia buat macam ni kat. Okay, kasut X dia kata, beli sebanyak 45 pasang. Contohlah, okay, kasut Y. Okay, kasut Y dia beli 75 pasang. Okay. Dia cakap gini. Boleh, tak ada masalah. Tapi tidak ada markah apa-apa. Sebab markah atas dia cukup dah 6. Ni tak tulis pun tak apa. Tak ada hal. Kalau RM pun sama tadi. Kalau RM pun tak tulis RM pun tak apa. Yang penting jawapan betul. Tak tulis 350 pun tak ada hal. Okey. Yang penting jawapan kita betul. Itu saja. Okey, alright. Sekarang, cuba sekali dulu. Okey, sekarang ni dia dah baca soalan ni betul-betul. Cuba keluarkan ayat. Okey, dia kata tu Yasmin ada RMX. Mustaqim ada RMY. Itu ayat pertama. Dia kata Yasmin mesti guna huruf X, Mustaqim guna Y. Itu yang pertama maklumat. Okey, dia kata apa? Okey, maklumat pertama adalah Yasmin terima RM20 daripada Mustaqim, wang mereka sama banyak. Okey, ini ayat pertama yang Dina kena tukarkan kepada ayat matematik. Yang kedua pula, kalau Yasmin pula beri RM20 kepada Mustaqim, wang Mustaqim akan jadi 3 kali ganda wang Yasmin. Ni ayat yang kedua. Dan soalan kata menggunakan kaedah metrik, dia kata cari duit asal yang dimiliki oleh Yasmin dan Mustaqim. Cari jumlah wang yang dimiliki oleh Yasmin dan Mustaqim pada awalnya. Itu maklumat. Dia minta kita cari berapakah duit Yasmin ada, duit Mustaqim ada pada awalnya. Okey. So tugas Dina kan ialah keluarkan ayat. Bila kuning tu jadikan satu ayat. Yang biru tu jadikan satu ayat. Okey. Apa ayat dia? Cuba try dulu. X tambah Y. Okey. X tambah Y. Saya tulis dulu tak apa. Okey. X tambah Y sama dengan. Ini untuk yang kuning. Ini untuk yang kuning. Okey. X tambah Y sama dengan apa. Okey. Yang ini pun sama juga. Okey. Ini pun sama juga. Okey. Yang ini pun sama juga. X tambah Y. Okey. Ini ayat kedua lah. Biru. Okey. Yang kuning tu. Okey. X tambah Y sama dengan. Berapa? Saya follow dulu. Saya tak kata salah. Tak kata betul dulu. Okay, ayat dia. 20. Okey, 20. Tulis dulu tak apa. 20. Okey. Yang bawah. 50. Gini confirm Okey, kalau macam ni lah jawapan Dina. Kita check dulu. Sebelum tersambung,
Kita cuba check dulu dekat kita, boleh tak jawapan dapat jawapan. Kita check sekarang contoh. Okay. So kalau buat jawapan gini, okay, yang kuning. Okay, satu sini, satu sini dan 20 sini. Contohlah. Okay. Yang kedua pula, 1, 50. Dapat jawapan. Math error. Maksudnya, persamaan itu tak betul. Persamaan tak betul. Okay. Kita tengok ayat dia. Okay. Mula-mula sekali, kita ada Yasmin Mustaqim. Okay. Yasmin ni, Yasmin dia ada huruf X. Okay. Yasmin dia guna huruf X. Okay. Dan Mustaqim tu dia ada huruf Y. Okay. Kes yang pertama. Kes yang pertama tu dia kata apa? Dia kata Yasmin beri duit, terima duit daripada Mustaqim RM20. Okay. Asalnya Yasmin ada X ringgit. Bila dia dapat RM20, apa jadi pada duit dia? 20X. Asalnya dia ada berapa ringgit? X. Kan dia dapat duit RM20. Macam mana ayat dia? Dapat RM20, apa ayat dia? 20X. Tambah, tolak, dan nak bagi? Tambah. Okey, tambah RM20. Okey, so Mustaqim pula, bila Mustaqim bagi RM20 pada Yasmin, asalnya dia ada Y. Dia bagi duit RM20, apa jadi pada duit dia? Tolak Y. Tolak Y, tolak apa? Asal dia ada Y ringgit, dia bagi RM20 dekat Yasmin. Tu duit dia hilang berapa duit? 20. Hilang 20. Dan dia kata waktu itu dia kata duit mereka adalah sama banyak. Sama banyak. Gitulah ayat dia. Okey. Sekarang tukarkan ayat ini menjadi satu ayat matematik. Okey, apa ayat dia? Jadi X tambah 20. Oh, dia tak sekali kan ni cikgu? Tak. Kemudian dia akan sama dengan yang kuning X tambah 20 duit Yasmin. Duit Mustaqim pula ialah Y tolak 20. Dia kata duit Yasmin dia kata sama banyak dengan duit Mustaqim. Tu ayat dia. Dan kita susunkan ayat ini menjadi X, Y nombor. So X kekal situ, Y kita pindahkan jadi tolak Y. 20 yang dekat Yasmin tu pindah ke sebelah Mustaqim akan jadi negatif 40. Itu negatif 20 dengan 20. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan, yang ini kita pindahkan sebelah kiri supaya yang huruf kekal dengan huruf, yang nombor kekal dengan nombor. Itu jadi macam tu. Inilah ayat pertama kita. Yang kita kena keluarkan maklumat tu. Itu baru maklumat pertama. Alright, ini yang pertama ayat kita. Sekarang cuba yang kedua pula ni, yang biru pula. Yasmin beri RM50 pada Mustaqim. Duit Mustaqim akan menjadi 3 kali ganda wang Yasmin. Ini typo kita tinggal. Apa ayat dia? Ini kes untuk yang kotak kuning. Kotak kuning. Tak ada kaitan dengan kotak biru dah. Untuk yang biru pula. Dia kata Mustaqim beri. Mustaqim terima RM50 daripada Yasmin. Apa ayat dia? Yasmin Y tu tolak 50. Dia kata situ, dia kata Yasmin beri Mustaqim RM50. So asal duit Yasmin X. Dia beri Mustaqim RM50. Apa jadi? Tolak 50. Tolak 50. So dia kata situ pula Mustaqim pula asalnya duit dia Y. Terima RM50. Tambah 50. Tambah 50. Tambah 50. Dan dia kata wang Mustaqim 3 kali ganda wang Yasmin. So 3 kali ganda ni nak letak dekat mana? Sebelah Yasmin ke sebelah Mustaqim? Mustaqim. Dia kata wang Mustaqim akan menjadi 3 kali wang Yasmin. 3 kali wang Yasmin. So 3 dekat siapa? Yasmin ke Mustaqim? Ayat kata 3 kali wang Yasmin. So 3 dekat siapa? Mustaqim ke Yasmin? Yasmin. 3 kali, 3 darab, 3 kali wang Yasmin. So maksudnya Yasmin ni kena letak 3 depan. Dan kat sini ada 2 nombor. Kita kurungkan dia. Itu ayat dia. Jadi wang Mustaqim adalah
3 kali ganda wang Yasmin. Okey, kita pun tukar maklumat. Kita tukar maklumat. Dia kata sini kalau Yasmin beri RM5 pada Mustaqim, duit Yasmin berkurang 50. Okey, mula-mula ayat dia. Okey, dan duit Mustaqim pula akan bertambah. Bertambah 50. Tapi duit Mustaqim ni dia kata adalah akan menjadi 3 kali ganda wang Yasmin. Okey, ni ayat dia. Okey, sekarang kita kembangkan dulu. Sebab kita nak kumpul X, Y tu. So, 3 kali X dapat 3X. 3 kali 50 dapat 150. Sama dengan Y tambah 50. Okey, sekarang kita kumpulkan huruf-huruf nombor-nombor. Okey, yang ini pindahkan ke kanan. Yang ini pindahkan ke kiri. Yang ni pindahkan ke kiri. Okey, so apa jadi? Okey, so 3X, Y pindah. Tolak Y. Sama dengan 50 yang asal, tambah lagi 120, kali RM200. Ini terhasil daripada RM50 tambah dengan 150. Okey, yang ni tadi ni, dia terhasil daripada negatif 20. Okey, negatif 20 tolak 20. Tu dapat 40 tu tadi. Ni kes dia. Okey, so inilah ayat yang kedua kita. Okey. Kemudian dah dapat yang ni, bolehlah selesaikan guna kaedah metrik. Yang ni lah kaedah ni. Okey, jadi kita test dulu tengah. Kita test ni dulu. Okey. Kita test kita dulu. Test tengok betul tak betul. Jawapan kita nanti dah akan dapat. Okey, first, tengok yang kuning ni lah. 1, negatif 1 dan juga negatif 40. Yang kedua, 3, negatif 1 sama dengan RM200. Okey, dapat jawapan 120 dengan 90. Nampak cantik lah jawapan tu. Okey, kemungkinan betul lah tu. Okey, so kita pun tukar maklumat. Tukar maklumat. Okey, kita pindahkan maklumat kepada bentuk yang ini untuk lagi 4 markah lagi. Okey, yang pertama sekali ialah kita keluar masukkan maklumat. Okey, berkaitan dengan duit-duit yang dia ada mula-mula tu lah. Okey, so mula-mula atas sekali yang kuning tu 1, negatif 1. 1, negatif 1. Sini negatif 1. Okey, bawah dia 3 dengan negatif 1. 3 dengan negatif 1. Mana dapat negatif 1 tu? Kalau huruf saja 1. Uh, Okey, huruf saja 1. Dia ada X, 1X lah tu. Dia 1X, 1Y. Okey, 1X tambah 1Y, tolak 1Y, dapat negatif 40. Ini ayat yang pertama kita lah. Ini 40. Okey, huruf XY huruf kecil lah, ikut soalan. Okey, yang bawah pula, dia ada 3X, tolak 1Y, dapat jawapan 200. Okey, ini ayat yang pertama kita. Betul, kena tepat semua untuk markah yang pertama. Yang kedua, sini, ganti maklumat. XY sama. Kemudian 1, okey, 1 per, okey. So, 1 darab negatif 1, AD. Dan negatif 1 darab dengan 3, BC. Okey, tempat bertukar. Negatif 1 bawah kanan, naik atas, kiri. Okey, yang bawah asal 3 jadi negatif 3. Yang ini pula asal negatif 1 jadi positif 1. Yang ini 1 saja. Tempat bertukar simbolnya bawa. Ini pula negatif 40 dan juga RM200. Okey, wajib tunjuk, wajib betul semua. Dan ini selesaikan. Dapat tadi, kita kira tadi, dapat tadi jawapan dia. Yang ni tadi kita masuk nilai, dapat jawapan Yasmin ada 120, Mustaqim ada 160. Okey, so Yasmin ada 120. Okay, untuk X. Mustaqim ada 160. Okay, Mustaqim ada 160. Okey. Kita check tengok betul tak betul. Kita check tengok satu. Okey, ni ada 160. Kita check tengok. Betul tak ayat tu? Okey, kita check ni. Kita check tengok kat sini. Kalau saya buat contoh sini sikit. Okay, kita check jawapan kita betul tak betul. Okey, ni kita check tapi tak payah tunjuklah. Okey, kita check betul tak betul. Okey. Kes pertama ni kita. Yasmin ada 120. Maksud tengok betul tak? Okey, jadi totalnya akan jadi 140. Okey, yang ini pula Mustaqim ada 160. Okey, 160 bila tolak 20 akan dapat 140. Samalah tu.
Nilai dia sama. Sama kiri kanan ni sama. Tu yang pertama. Yang kedua pula dia kata, kalau X ni 120, kita ganti 120. 120 dengan ini 160. Okey, kita kira tengok itu 160 itu. Okey. Kita gunakan kereta, kita kira tengok betul tak betul. Okey, so dalam kereta check yang biru dulu. Yang biru dulu. Okey, 3 kurung. Okey, kacau lah. Okey, 3 kurungan 120 tolak 50. Okey, tolak 50 akan dapat bakinya adalah sebanyak 210. Jadi kita guna kereta dapat 210. Okey, yang ini pula 160 tambah 50 dapat 210 juga. Sama jawapan dia. So betul lah jawapan kita tu. Tapi yang penting kita kena pandai keluarkan maklumat lah. Tu je. Okay, alright. Ni kita just test sajalah. Test jawapan tu betul tak betul. Okay. Ni cara dia test juga. Okay, so dapat ni betul lah jawapan kita tu. Okay, selesai soalan berbentuk ayat-ayat panjang lah. Okay. Sekejap saya nak satu contoh. SPM kertas 2 2021. Okay. Ni contoh soalan SPM kita tahun 2021 hari tu. Okay, alright. Dan soalan dia, soalan nombor 14. Okay ni ni soalan SPM. Ni soalan SPM 2021. Berbentuk ayat panjang. Kita ayat panjang begini. Okay. Alright. Dia kata situ, Lisa dan adiknya menang 3 keping bocor bernilai 125. Dalam satu catatan betul lah. Sempena pembukaan sebuah bakery. Pada suatu tertentu, Lisa beli 3 keping pizza dan 6 kek cawan. Yang mana dia guna bocor yang pertama berharga RM40. Itu ayat pertama kita. Okay. Yang kedua dia kata, esok dia tu, adik dia pula beli 7 pizza dengan gunakan bocor kedua juga bernilai RM40. Tapi, nilai bocor tersebut tidak cukup. Dia perlu top up duit dia bersamaan dengan harga sebiji cupcake, kata. Tu ayat dia. Okey, saya copy dulu. Kita pindah kat ni, saya nak rujuk. Okey, ni soalan SPS benar. Ni SPS benar 2021. Okey, tu soalan dia. Okey, soalan kata apa? Yang pertama soalan kata, menggunakan kaedah metrik, cari harga sebiji pizza dan sebiji cupcake. Tu ayat pertama. Okey. Sorry. Okey, soalan pertama yang ni. Dia kata, menggunakan kaedah metrik, dia kata, cari harga bagi sekeping pizza sebiji kek. 6 markah tu banyak. Okey. Yang B pula kata apa? Pada minggu seterusnya, Liza ingin beli bocor yang ketiga untuk beli 4 pizza dan 6 cupcake, dia kata. Cukup tak cukup dia? Dia kata, justifikasi jawapan anda menggunakan kaedah penerapan metrik sahaja. Ni soalan SPM 2021. Oops, sorry. Okay, ni ayat dia. Okay, markahnya 9 hari tu. Banyak markah dia. Okay, alright. Dia lah soalan yang panjang. Salah tu. Atas tulis Lisa, sini tulis Liza. Tapi tak ada typo. Tak ada typo ujian, typo kumpulan. Tak apalah. Okay. Sekarang soalan kata, Lisa dan adik dia dapat 3 keping bocor bernilai 125. Okay. Hari pertama, Lisa beli 3 pizza, 6 cupcake. Dengan guna bocor pertama bernilai RM40. Yang kedua boleh kata, beli 7 pizza, guna bocor yang kedua juga harga RM45, tapi tak cukup duit. Kena top up lah duit lain lagi bersamaan dengan sejumlah 1 cupcake. Okey, apa ayat dia? Yang pertama sekali adalah nak gunakan yang ini. Macam nak tukar ayat ni kepada ayat matematik ni? Yang ni, nak tukar dia menjadi satu ayat matematik. Okey, apa ayat dia? Dia beli 3 pizza, 6 cupcake, bayar bocor, harga RM45. So, betul tak ayat kata ayat dia? 3 tambah 6 sama dengan 45.
Okay, mesti ada huruf. Huruf apa kita tak guna? Dekat sini, soalan tak beritahu pun huruf X, Y ke apa. So, tak kisah. Boleh guna apa saja huruf. Contoh dekat sini, saya suka sebab apa? Sebab dia beli cupcake dan pizza. Saya suka guna macam ni. Okay, kita guna ayat dalam tu. Saya pun buat gini. P untuk pizza. Okay, P untuk pizza dan C untuk cupcake. Kita boleh guna sebarang huruf lah. Guna SY. Betapa tak ada hal. Okay. Tapi kita explain kan. Benda tu merujuk pada apa. Okay, merujuk pada apa. So, saya lebih suka guna ikut kehendak soalan tu. Supaya senang-senang rujuk. P tu saya tahu pizza. C tu cupcake. Kalau saya guna XY tadi, saya kena tahu pula X tu untuk apa, Y tu untuk apa. So, sebab macam ni. Cupcake. Okay, so dia beli berapa? 3 pizza dan 6 cupcake. Berapa dia bayar? 45. 45 ringgit. Itu ayat pertama. Okay. Ayat kedua pula. Esoknya tu pula. Adik dia pula beli. Okay. Adik dia pula beli 7 pizza. Tu ayat dia. Dia beli 7 pizza dia kata. Ni hari yang kedua. Dia beli 7 pizza dan dia bayar. Dia bayar guna voucher yang kedua berharga RM45 juga. Okay. Tapi voucher tu tak cukup. Kena tambah lagi dengan harga samaan dengan sebiji cupcake. Dia kena tambah dengan harga sebiji cupcake dia tu. Tu cerita dia lah. Okay. Ni ayat kedua kita. Macam mana kita nak ubah ayat ni kepada ayat matematik. Dia kata hari kedua adik dia beli 7 pizza. 7P lah. Dan dia kata dia bayar guna voucher kedua. Berharga RM40. Tapi tak cukup. Kena pula tambah. Menambah. Tambah duit cash bersamaan dengan sebiji cupcake. So apa ayat dia? Sebiji cupcake. Berapa C? 1. 1C. Okay, right. So, ini ayat pertama kita dah dapat dah kuning tu. Okay. Yang kedua tu kita mesti susun ayat tersebut menjadi ada P, ada C, nombor. Jadi, C pun kita pindah ke kiri. Jadilah 7P tolak 1C. Sama dengan 45. Ini ayat yang kedua. Okay. So, kita kena faham soalan betul-betul supaya dapat keluarkan benda ni. Okay. Lepas tu, dia kata guna kaedah metrik. Samalah. Kaedah metrik sama macam ni. Okay, ni. Okay, tukar dulu ayat matematik dia. Okay, tukar ayat matematik dia dulu. Okay. Dia kata situ. Okay, kita ada yang pertama tu, yang kuning tu, kita ada 7 pizza. Okay, 7 pizza. Okay, 7 pizza. Dan kita ada 1 cup. Sorry, yang kuning. Okay, 3 pizza, 6 cupcake. Dia bayar RM45. Itu ayat pertama kita. Yang kedua, dia beli 7 pizza yang biru. Cupcake, -1. Cupcake, -1. Lepas tu, kita guna maklumat, pizza dan cupcake. Okay, berapa dia bayar? RM45 juga. Tu ayat yang kedua kita. Wajib betul tepat semualah. Dekat sini, kita guna lagi pizza. Okay, pizza dengan cupcake mesti ikut. Okay, so 3 dekat sini. -1 kat sini. 6 dekat sini. Dan 7 di sini. Okay, tempat bertukar. 1 naik ke atas. Jadi -1. Sorry. -1 betul. -1. Okay, 3 bawah sini. 3 bawah sini. Okay, 3 bawah sini. Tempat bertukar simbolnya bawa. Yang ini pula asal 6, -6. Yang ini pula asal 7, -7. Jawapan dia tu sama, 45. Okey, tu ayat dia. Kemudian, guna kalkulator macam biasa. Okey, guna kalkulator macam biasa. Mod, EQN nombor 1, unknown 2. Okey, ikut kotak yang atas tu lah. 3, 6, 45 dan juga 7, -1 dan juga 45. Dapat jawapan. Dia beli harga cupcake ialah, harga pizza ialah RM7. Cupcake harga RM4. Itu saja. Selesai. Okay, 7 cupcake dan 7 pizza dan 4 cupcake. Selesai jawapan dia. Yang penting tahu keluarkan maklumat. Okay. Ini soalan berbentuk ayat.
SPM 2021. Okey. Kemudian soalan B pula kata. B pula kata, pada minggu seterusnya, Liza dan adik dia nak guna voucher yang ketiga untuk beli 4 pizza dan 6 dan 2 cupcake. Adakah voucher itu cukup untuk beli benda tu? Berikan justifikasi anda. Okey. Kalau kita buat macam jawapan gini, contoh buat jawapan gini. Okay, contoh buat jawapan gini. Okey, dia kata dia nak beli 4 pizza. Okey, sekeping pizza, berapa duit harga dia? Ini pizza, ini cupcake. Okey. Dia kata pada minggu berikut tu, dia nak beli 7 pizza. 4 pizza. Okay. Pizza berapa duit harga dia? Berapa harga pizza? Pizza 7. 7, okey. Campur dengan dia nak beli 2 cupcake. Okey, satu cupcake RM4. Okey. So berapa jawapan dia? Just tekan kita saja ni. Okey, tekan kita saja. Tekan kita 4 kali 7. Okey, tekan kita saja. Okey. Shift mode. Okey, 4 pizza. Okey, 4 pizza. Kacau lah ni. 28. Okey, alright. So 28 campur dengan 8 akan dapat 36. Okey. Dia kata, cukup tak cukup duit tu? Okey, mula sekali, voucher dia ada RM150. Hari pertama, Liza guna RM40. Hari kedua, adik dia guna RM40. So, baki voucher berapa? Okey. So, baki voucher berapa? Baki voucher. 35. Berapa? Okey, RM35. Dia kata. Okey, so, cukup tak cukup duit dia? Tak cukup singgit. Tak cukup. Kena beritahu. So, kena beritahu ni ya. Tidak mencukupi. Cukup lah gitu. Tapi kalau buat jawapan begini, markah kosong. Kosong walaupun jawapan betul. Sebab soalan kata menggunakan, ni soalan kata ni, tunjukkan bukti tu dengan menggunakan pendaraban metrik sahaja. Kena guna kaedah metrik nak tunjukkan bukti dia. So macam mana nak buat? Cara dia macam ni lah. Okay. Sepatutnya jawapan gini lah. Sekejap saya tulis ni dulu. Okay, sepatutnya jawapan dia tak boleh guna kaedah ni. Ini kaedah kita kira biasa ni. Tak boleh guna. Tak ada markah walaupun dia betul. Rugilah. Kita tahu benda tu tapi tak boleh guna benda tu. So rugilah benda tu. Okay. Alright. So tak cukup duit sini. Okay. Kalau buat jawapan begini, markahnya kosong. Tidak ada markah langsung. Sebab soalan kata guna kaedah pendaraban metrik. So kita guna kaedah metrik. So dia beli 7 pizza dan 2 cupcake. Itu ayat dia. Okay, dia beli 7 pizza dan 2 cupcake. Kena ubah kepada ayat matematik. Okay, dia beli 7 pizza dan 2 cupcake. Berapakah harga bagi sebiji pizza? Sebiji pizza berharga, dia beli 4 cupcake. 4 pizza. Okay. Sebiji pizza berharga RM7. Sebiji cupcake berharga RM4. Dan dia kata, dapat tak harga dia? Okay, ni kita guna ni. Ni bentuk dia. So, kita buat macam ni. Okay, 4 kali 7, 28. Tambah sebab dia nombor sebelah dia. Okay, 2 dalam 4. Dapat. Ya, dia dapat 35. Mesti tulis dalam bentuk metrik. Dalam bentuk metrik. Sebab dia kata, tunjukkan guna kaedah metrik. Ni kan dapat 8. Bawah tu 32. Okay, ni kan dapat 36. 36. Okay, 36. Okay, so bertunjuk begini, barulah kita terangkan. Okay. Wang tidak mencukupi. Wang tidak mencukupi. Kena buat gitu. Sekejap. Potong. Dah tunjuk begini, baru kita buatlah. Okay. Tunjuk begini, kita terangkan. Wang tidak mencukupi. Okay, mencukupi. Okay, kerana 125 tolak 45. Okay, sama dengan RM35 sahaja. Buat ayat tu. Tapi yang penting atas tu. Wajib tunjuk guna tu. Tak boleh guna kaedah tu buat yang first tadi. Sebab itulah kaedah linear biasa. Sebab soalan kata mesti guna kaedah pendaraban metrik. Kalau buat macam ni baru dapat 3 markah. Iaitu markah pertama dekat sini lah. Dekat sampel ni, dekat pendaraban tu betul. Okay.
Yang ni markah pertama, dekat apa tu, dia terangkan, dia tunjukkan penerangan tu, satu markah dapat. Sini satu markah dapat. Okey, satu markah dapat kat situ. Saya tunjuk dulu sini. Okey. Markah pertama dah kita tunjuk ini. Yang ni betul, satu markah. Yang kedua kata wang tak cukup, satu markah lagi. Nampak yang ni? Markah yang kedua. Okey, dan yang ketiga dekat mana? Kita beritahu tak cukup sebab apa. Dapat nampak duit yang ada 35 tu. Okey, tu kita tahu. Kenapa tak cukup? Sebab duit yang cuma ada RM35 sahaja. Okey. Kalau macam ni, kalau tak betul kata guna kaedah matematik, boleh. Yang ni kalau tak guna kaedah matematik, ini boleh. Ni satu markah. Kalau kajian itu tanpa guna kaedah matematik lah. Satu markah. Nampak yang ni satu markah, yang ni satu markah. Tapi, sebab dia kata guna kaedah matematik, wajib guna yang ini. Wajib guna yang ini. Tak guna yang ini, markahnya kosong sahaja. Tak ada markah langsung. Okay, alright. Okay. So, ini tak ada markah lah. Tak ada markah. Maksudnya, ini kalau dapat markah, DL. Lihat saja. Lihat saja. Okay. Dan ini, lihat saja. Tak ada markah. Rugilah itu. Sebab apa? Sebab arahan kata, mesti gunakan kaedah pendaraban matrik sahaja. Tak boleh guna kaedah lain. Okay, tak apa. Itu soalan berbentuk ayat-ayat panjang. Okay, sekarang kita tengok pula yang kedua. Soalan berbentuk jadual. Pun sama juga benda dia. Okay? Jadual pun sama juga cara dia. Iaitu kita mesti pandai keluarkan dua maklumat linear. Okay. Berikut adalah harga tiket masuk untuk satu pameran King Kong versus Dinosaur. Encik Supri bersama isterinya membawa kedua ibu bapanya dan 4 orang anaknya berusia 16, 13, 10 dan 7 tahun ke pameran tersebut. Dia kata jumlah bayar tiket dikenakan adalah RM106. Diberi jumlah harga sekeping tiket dewasa dan kanak-kanak ialah RM23. Okey, dekat sini apa ayat kita nak cari? Maklumat dia ialah Encik Supri ni bawa isteri dia, kedua ibu bapa dia dan 4 orang anak dia pergi tengok maklumat. Okey, ini maklumat yang penting lah. Okey, Cik Supri ni pergi sana, bawa isteri dia, mak ayah dia dan 4 orang anak dia. Tu ayat pertama yang penting. Yang kedua pula dia kata ialah jumlah bayaran tiket ialah RM106. Ini ayat pertama kita tulis ke bentuk matrik. Yang kedua kata pula jumlah harga bagi satu tiket dewasa, satu kanak-kanak ialah RM23. Ini ayat kedua yang kita nak tulis ke bentuk linear serentak. Apakah linear itu? Pertama sekali kita tengok yang biru tu dulu. Okay, kita buat yang biru dulu. Sekeping tiket dewasa dan kanak-kanak RM20. Apa ayat dia? Okay, di sini dia tak beritahu. Okay, dia beritahu. Dewasa mesti guna huruf P. Dia beritahu. Dewasa mesti guna huruf P. Kanak-kanak guna huruf Q. Soalan beritahu dah. So, wajib guna yang ni. Okay, tak guna yang ni, risiko hilang markah lah. Okay, so, sekeping tiket dewasa dia kata dan sekeping tiket kanak. Apa ayat tak guna? Kita gantikan dewasa tu dengan P, kadang-kadang dengan Q lah. Okay. So, sekeping tiket dewasa, P, itu ayat dia, campur dengan sekeping tiket kanak-kanak, iaitu Q, sama dengan jumlah ayat lah, RM23. Ini ayat pertama kita. Okay. Ayat pertama kita yang ni lah. Ayat untuk yang biru tu. Okay. Untuk yang kuning tu pula. Dia, okay, apakah ayat dia supaya hujungnya akan dapat 106. Apa ayat kat depan dia? Dia kata, Cik Supri dia kata, dia pergi sana, bawa isteri dia, mak ayah dia, 4 orang anak dia. So, kita ada maklumat, tiket dewasa, tiket kanak-kanak. Okey, dewasa ada berapa orang? 4. Okey, saya ikutlah, saya follow dulu. Okey, 4. Okey, 4 dewasa. So, dewasa P. Kanak-kanak? Tapi kanak-kanak tu dia bawa 12 kan cikgu? Ya, soalan kata gitu. So 16 tahun dengan 13 tahun tu dikira dewasa juga.
Okay, so dewasa berapa orang? Dewasa 6. Okay, dewasa 6. Okay, saya follow lah. Saya tak kata betul, tak kata salah. Okay, 6. So kadang-kadang ada 2 lah. Kan? Kadang-kadang 2 lah 10 dengan 7 tu. Okay, right. Okay, sebelum kita teruskan lagi, check jawapan dulu. Dapat nombor yang betul tak? Ataupun dapat pelik-pelik. Okay, so kita betul buat macam ni. Okay, 6, 2, 1, 0, 6. Atas. Bawah, 1, 1, 2, 3. Dapat jawapan 15 tiket dewasa, 8 tiket kanak-kanak. Okey. Nampak jawapan sudah cantik lah. Tapi betul tak? Okey. Di sini dia bawa okey, siapa yang pergi siapa yang pergi apa tu? Siapa yang pergi pameran tu? Okey. Pertama kali adalah Encik Supri lah. Okey. Kita tengok maklumat ada berapa orang dewasa. Okey. Yang pergi adalah Cik Supri seorang. Okey. Isteri dia 2 orang. Ibu dia, ayah dia dan 2 anak dia umur 16 dan 13. Maksudnya sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul lah tu. Okey, tu untuk dewasa. So, ayat pertama tu betul lah. Yang kedua betul lah tu. Okey, alright. Okey, sebab kadang-kadang tu ada pelajar dia silap baca. Dia kata, Cik Supri pergi bersama isteri dia bawa kedua ibu bapa. Dia mungkin anggap Supri, isteri, ibu bapa dia cakap 3 je lah. Maksudnya ibu bapa dia kira sekali lah. Takut itulah. So, kena faham yang betul supaya tidak silap tulis. Okey, so ni ada 4 lah. 4 dewasa. 6 dewasa. Okey, alright. So, dah betul ni, dapat markah. Markah pertama dan markah yang kedua. Okey, markah pertama, markah kedua. Okey. Yang kedua soalan kata, hitung bayaran bagi sekeping tiket dewasa dan sekeping kanak-kanak. Okey, alright. Ini saya tinggal sikit lah. Menggunakan kaedah metrik. Tambah sikit ayat. Menggunakan kaedah metrik. Okey, menggunakan kaedah metrik. Okey, hitung bayaran tiket bagi sekeping dan sekeping kanak-kanak. So, macam ni lah. Ayat dia sama je. Tarik yang ni lah. Step dia tu. Okey, termasuk situ. Mula-mula sekali, tukarkan ayat itu. Yang kuning tu kita ada 6. Okay, kita ada 2. Kita ada 2 situ. Bawah kita ada 1, 1. Semua positif lah. 1, 1. Okey, huruf dia kita guna P dan Q. Ikut soalan. Dan yang ini pula 106 dan juga 23. Wajib betul tepat semua. Tak boleh salah langsung untuk markah yang pertama. Yang kedua dekat sini. Masih guna lagi P dan Q sahaja. Okey, huruf dia sini 6. Okey, 6 kali dengan 1. Kemudian sini pula 2 kali dengan 1. Okey, sini tempat bertukar. Simbolnya bawa sekali lah. Okay, so 1 naik atas, 6 turun bawah. Untuk yang ini pula 2 positif, 2 negatif. 1 positif, 1 negatif. Dapat dekat sini 106 dan juga 23. Okay, gitu. Kemudian gunakan kereta, dapat jawapan tadi iaitu 15 dengan 8. So, tiket dewasa harga RM15. Tiket kanak-kanak harganya adalah tiket dewasa harga RM15. Kanak-kanak berharga RM8. Siap. Okey, dapat begitu. 6 markah free, senang je gitu. Okey, tu contoh yang pertama lah. Okey, sekarang dengan cara yang sama lebih kurang, okey, tugas Dina adalah cuba keluarkan 2 ayat matematik daripada maklumat ini. Okey, maklumat kata apa? Maklumat kata jadual menunjukkan jumlah soalan yang berjaya dijawabkan tepat oleh 2 pasukan dalam satu pertandingan akhir kuis kenegaraan peringkat daerah XY. Okey, pasukan Jupiter, pusingan pertama jawab tepat 12 soalan. Pusingan kedua 19 soalan. Markah sekumpul tak tahu berapa, dia tak beritahu. Venus pula, pusingan pertama dapat jawab 20 soalan, kedua 15 soalan, dapat kumpul markah 220. Okey, soalan kata bagi setiap jawapan yang betul pada pusingan 1, okey, pusingan 1 akan dapat M mata. Ni clue dia lah. Pusingan 1 akan dapat M mata. Jadi mesti guna yang M, huruf M. Okey, makalah pusingan 2 pula akan dapat N mata. Jadi pusingan kedua N mata. Jadi mesti guna huruf N. Untuk pusingan kedua tu mesti guna huruf N. Tu dia. Alright, tu maklumat je lah. Okey. Dan soalan kata apa? Maklumat kata Venus muncul juara dengan kelebihan 8 mata berbanding pasukan Jupiter. Ni penting ayat dia.
Kelebihan. Okey, sekarang kita nak tulis maklumat. Apakah dua linear itu? Kita nak buat. 12M Okey, 12M tambah 19M tambah 19N. sama N dengan sama dengan berapa? Hmm. Ha. Kalau buat yang tu, maksudnya yang bawah tu 20M. Yang bawah tu kita tahu. 20M tambah 15N sama dengan 220. Tu kita tahu. Tapi yang atas tu berapa nilai dia? Itu yang penting kat sini ni. Kat sini ni. Dia kata pasukan Venus muncul juara. Okey, yang ni juara ni. Okey, ni juara. Ni juara ni. Dia kata bila mana dia kumpul kelebihan 8 mata berbanding Jupiter. So Jupiter berapa? 212. Okey, pandai. Okey, so 212. Kena pandai keluar maklumat tu lah. Okey, 212. Okey, dapat ayat itu. Sebelum kita teruskan lagi, cek dulu. Takut dapat jawapan pelik. Okey, so kita cek dulu. Okey, so 12, okey, 19 dan juga 212. Yang pertama. Yang bawah pula kita ada 20, kita ada 15 dan kita ada 220. Okey. Dapat nampak cantik lah. 5 dengan 8. Nampak cantik jawapan tu sebab nombor tepat. Okey. InsyaAllah betul lah tu. Okey. Kita pun buat. Sebab soalan kata menggunakan kaedah metrik. Wajib guna metrik. Sama lah sekali. Benda ni juga kita buat. Okey. Kali ni kita guna huruf MN pula. Tapi kena hati sebab ada pelajar. Dia gunakan kereta dapat SY. Jawapan akhir dia buat SY. So hilang makan free dua situ. So mesti jawapan mesti ikut soalan lah. Okey, alright. Tadi kita dapat jawapannya 5 dengan 8. Okey. Masuk maklumat. Kotak ni, okey, 12 di atas, 20 di bawah. Sini 19 di atas dan juga 15 di bawah. Okey. Huruf kita guna MN. M di atas, N di bawah. Jawapannya kita dapat nanti 212 dan juga 220. Okey, alright, gitu. Markah pertama dapat. Tepat semua. Okey, yang ini M sini, N sini sama. Okey, huruf dia, nombor dia pula 12 dengan 15. Kemudian 19 dengan 20. Lepas sini tempat bertukar. 15 naik ke atas. 12 ke bawah. Okey, yang ini pula asal positif jadi negatif 19. Yang bawah tu asal 20 jadi negatif 20. Okey, wajib tepat semua, tak boleh langsung. Sini pula 212 dan 220. Okey, lepas tu guna kereta dapat jawapan. Itu saja step dia. Sangat senang, sangat mudah. Okey. Lagi sekali kita tengok sini pula, nombor 6. Jadual juga. Jadual menunjukkan bilangan murid sertai 2 permainan, memanah dan petang dan satu dengan sukan komuniti. Okey, memanah dia kata kena bayar RM27, petang RM13. Okey, jumlah yuran kena bayar 107. Perempuan pula yang main memanah 18 orang, petang main 41 orang, jumlah yuran terkumpul 136. Diberi bahawa yuran penyertaan memanah dan petang masing-masing SY. Okey. So dekat sini kita kena guna huruf X dan Y, di mana memanah huruf X. Dia beritahu lah, ikut tempat asas dia. Memanah guna huruf X. Maklumat dia. Dan petang guna huruf Y. Jadi kita kena ikut maklumat, ikut soalan tu. Sebab dia kata itu, yuran memanah dan petang masing-masing. Okay, maksudnya memanah di depan, petang di belakang. So kena huruf itulah ayat dia. Tulis 2 linear serentak mewakili yuran penyertaan setiap kategori lelaki dan perempuan. Maksudnya dia nak lelaki 1. Okey, apa ayat dia? Yang kedua, perempuan pula, apa ayat dia? Okey, keluarkan maklumat. Okey, untuk yang kuning tu, okey, apa jawapan dia? Lelaki, apa ayat dia? Macam kata tulis ayat dia? Okey. Berapa? 27X. Okey, 27X.
Okey, sebab kata itu Tambah jumlah okey. Okey. Dia sebut jumlah 13. tambahlah. Okey, tambah. Okey, alright. So tambah 13Y. Betul. Sama dengan 107. Okey, alright. Yang pertama tu okey, tepat. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua perempuan pula. 18X. Okey. 41Y. Alright, so 18X tambah dengan 41Y Sama dengan sama 100. dengan 136. Okey, cuba try buat dulu. Yang penting dapat jawapan ni kita akan mudahlah. Okey, inilah ayat 2 yang kita nak gunakan. Dapatlah markah serba satu situ. Ni satu markah, ni satu markah. Simple saja. Yang penting pandai keluar maklumat pada ayat tu. Okey, menggunakan kaedah metrik dia kata. So, wajib guna kaedah metrik. Apakah jawapan dia? Okey, step ni lah kita kena buat. Okey, alright. Step pertama kena betul semua. 27, 18, okey, 13 dan 41. Huruf mesti guna huruf soalan X dan Y. Okey, 107 dan juga 136. Wajib betul dan tepat semualah. Step pertama. Yang kedua, sama seperti tadi, guna XY. Okey, atas kat sini kurungan pertama tu 27. Kurungan kedua tu 41. Kurungan ketiga 13. Kurungan keempat 18. Okey, huruf dia bertukar tempat. 41 naik ke atas. Okey, kemudian yang ni 18 akan jadi negatif 18. Atas ni pula 13 jadi negatif 13. Dan 27 turun ke bawah. Lepas tu guna kalkulator, selesaikan. Okey, so dapat itu 27, 13 dan 107 atas, bawah 18, 41 dan 136. Di yuran dia untuk memanah RM3, petang RM2. Itu saja. X RM3 dan Y dia adalah RM2 sahaja. Siap depan dia. Okey. Okey, sekarang. Sekarang. Dina cuba buat soalan ni dulu. Sampai habis lah. Okey, alright. So, keluarkan dua linia dulu. Okey, di sini dia kata, jadual menunjukkan soalan yang dijawab oleh dua pasukan dan tempoh 1 jam. Okey, dua pasukan, tiga pasukan, tiga pasukan dan tempoh 1 jam permainan. Okey, setiap soalan betul diberi X markah. Okey, ini dia kata, soalan betul dapat X markah. So, untuk yang betul, guna huruf X. Dan untuk yang salah pula, dia kata, guna huruf Y. Masih dapat markah juga, tapi huruf Y. Kata. Okey, so X untuk betul, Y untuk salah. So, betul guna huruf X, salah guna huruf Y. Okey, itu maklumat dia. Okey, kemudian kita ada 3 pasukan kat situ. Okey, pasukan Sigma dia kata. Sigma berjaya mengumpul 287 markah. Okey. Ni maklumat kata. Sigma berjaya kumpul 287 markah. Ayat pertama kita. Manakala pasukan Theta kumpul 293 mata. Ini maklumat yang kedua kata dia. Yang kuning tu, sigma tu untuk ayat pertama kita ni. Ayat yang kuning dan theta nanti untuk ayat yang kedua, ayat yang biru. Okey. Menggunakan kaedah metrik dia kata cari nilai X dan nilai Y. Kaedah metrik. Okey. So, keluarkan yang kuning, keluarkan yang biru. Lengkapkan. Kemudian yang B pula kata nanti, pasukan mana yang menang? Dia ada 3 pasukan. Sigma tahu dah tadi. Dia kata 287. Okey. Theta tahu dah tadi dah. 293. Jadi, dia dapat nilai XY nanti, cari pula pasukan Delta dia dapat berapa. Jangan bagus tahu siapa menang. Itu cara dia. Okey, cuba try buat. Sekarang pukul 10.17. Saya bagi masa bukan dalam 5 minit gitu. Cuba try buat A dan B. Cuba try dulu. 5 minit bermula sekarang.
Dah dapat list, cuba tekan dekat kita tu, check dekat depan. Kalau dapat depan bentuk poin-poin banyak tu, tu tak betul lah tu. Baik. Cikgu. Ya. Kalau dia ada 6 apa unsur Unsurnya ada 2 unsur. Apa ayat dia? Yang kuning apa ayat dia? Sigma berjaya mengumpat 287 mata. Macam tu ayat dia? Betul sahaja 27. 37 37 X. Salah bukan dikira cikgu. Salah apa kira? Dapat mata dekat tu. Tambah 30 Tambah 3 dengan Y. 3Y. Okey, dapat Sama jawapan dia dengan ialah 287. Okey, yang pertama. Yang kedua, theta 40 X campur dengan 9Y. Okey, dapat jawapan dia ialah 293. Okey, yang ni kita gunakan untuk selesaikan masalah kita. Step yang ni lah. 9 Dia dapat 37 di atas, bawah 40. Sini dapat 3 dengan 9.
3 dengan 9. Okay, yang pertama tu, huruf keturunan XY. Okay, markah dia pula 287 dengan 293. Okay, step yang kedua, terselesai kat sini. Okay, so atas dia 37 dengan 9. Kemudian 3 dengan 40. Di sini tempat bertukar 9 ke atas. Ini pula negatif 40. Tepi sini negatif 3 dan juga bawah dia adalah 37. Okey, jawapan dia 287 dan juga 293. Kemudian guna kalkulator dapat jawapan. Okey. Alright, so A atas tu 37 dengan 3 dengan 287. Yang bawah 40 dengan 9 dapat situ 293. So jawapan betul dapat 8 markah. Jawapan salah akan dapat negatif. Okay, maksudnya akan tolak markah 3. Dapat negatif 3 situ. Okey, itu jawapannya. Cuma kat sini ingatan lah, ingatan. Okay, ingatan kalau. Okey, kalau ayat tu penting. Okey. Ayat kita kena faham betul lah. Okey, contohnya kat sini jap. Ni gini. Okey, katakanlah ayat dia kata begini. Ini ayat dia. Dia kata situ, okey, sama macam ni. Setiap soalan yang betul diberikan X markah. Contoh soalan itu kata, dan setiap soalan yang salah ditolak. Contoh, ditolak Y markah. Contoh gitu. Okey, so apa ayat yang akan jadi? Ayat akan jadi macam ni. Kalau ayat macam ni, okey, ayatnya salah ditolak. Tadi kata diberi, kan ditolak. Okey. So, kalau ayat macam ni, ayat pertama kita, pasukan sigma 37X ditolak. Tolak dengan 3Y sama dengan. Sama ayat betul, 287. Kemudian yang bawah tu pula 40X ditolak 9Y akan dapat 293. Okey. Kalau kes macam ni, berapakah jawapan XY kita? Okey, kalau kes macam ni, tekan kereta kita, gini. Okey, 37 negatif 3. 3 dan 287. Yang ini pula 40 negatif 9. Akan dapat 93. Jawapan kita akan dapat X8 Y3. X akan dapat 8 dan Y akan dapat 3. Gini. Kalau bagi jawapan negatif 3, salah. Okey. Sebab kalau kita dapat bagi jawapan negatif 3, kita check tengok. Kalau kita bagi jawapan 3 nanti, check jawapan tengok, check jawapan tengok tu. Okey. Kalau kita jawapan katakan sama macam jawapan ni tadi lah. Okey, tu buat. Okey, 37 kali dengan 8, kemudian tambah dengan tolak dengan okey, tolak dengan okey, 3 kali dengan negatif 3. Okey, dapat jawapan dia 305. Tak sama ini kadang-kadang dia dapat 287. Okey. Yang atas pun sama, yang bawah tu sama juga. Kalau 40 okey, kali 8 tolak 9 patut dapat 347. Okey. So hati-hati. Kalau soalan kata ditolak, ayatnya adalah tolak. Dan jawapan akhir tu akan dapat positif 3. Tapi kalau dia kata diberi, maksudnya jumlah yang tak ditambah, akan tambah situ. Tambah sini. Dan jawapan akan dapat okey, macam tu lah. Jadi kena hati-hati tu lah. Bergantung kepada ayat tu. Betul ayat dia tu. Okey, settle yang tu. Ctrl C, Ctrl V. Okey, ni jika lah. Ni jika. Okey, jika ayat macam itu. Jika ayat tukar sikit, bertukar. Ni kesan dia lah. Kesan kepada ayat tu. Kesan kepada ayat tu jadi macam ni hasil dia. Okey, ditolak. Maksudnya mesti tolak kat depan ni lah. Mesti tolak depan ni. Kalau diberi, dia tambah. Okey, alright, settle tu. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan. Okey, soalan dia. Okey, sekarang soalan kata, seterusnya kata, pasukan manakah menang itu? Kita tahu tadi, sigma kita tahu jumlahnya adalah 287. Theta kita tahu jumlahnya adalah 293. Sekarang nak cari pula pasukan delta berapa. Okey, untuk delta, dia kata dia dapat jawab 41 betul. Kali dengan 8 kalau betul. Tambah dengan, dia salah jawab 13. Okey, darab dengan negatif 3. Darab dengan negatif 3. Dapat berapa?
Okay. Ni just tunjuk je macam biasa. Sebab apa? Saya tak kata gunakan metrik. So boleh macam biasa. Okay. Ni akan dapat 41 kali dengan 8 ditambah dengan 13 kali dengan negatif 3 akan dapat jawapan dia 37 typo ni. 41 kali 8. Okay. So kali 8 tambah dengan 13 kali negatif 3 akan dapat jawapan dia 289. So pasukan mana yang menang? Theta lah menang. Tunjuk tu. So jawapan yang akhir, Theta menang. Itu saja jawapannya. Siap. Tak payah betul lah kata makan sendiri, tak payah tunjuk lah. So tunjuk ni saja. Tunjuk pengiraan ni saja, cukuplah madai. Okay, right. Sebab soalan kata, nyatakan saja, tak perlu working pun. Beritahu je siapa menang. Cukuplah madai dah. Okay, Theta menang. Cukup. Okay, ini soalan berbentuk jadual. Okay, SPM kita. SPM kertas 2 2022. Okay. 2021 hari tu, soalan berbentuk ayat. Ni ya. Untuk ayat panjang ni. Satu page ni ayat saja ni hari tu. Okay. Untuk 2022 pula, soalannya bentuk gini. Dia berbentuk jadual. Bentuk jadual gini. Okay. Ada soalan tentang COVID lagi satu. Okay, so untuk tahun Dina ni tak ada soalan tentang COVID dah. Sebab apa? Sebab waktu tu COVID dah habis dah. Dia tak kira dah. So ini soalan tentang 2021, 2022 punya soalan. Ini bentuk dia. Okay, copy image. Tak sini sikit. Okay, ini contoh soalan SPM sebenar lah. SPM sebenar kertas 2 tahun 2022. Okay, ini soalan dia. Ada gambar rajah gitu. Dan dia kata apa itu? Dia kata, maklumat kata gini lah. Okay. 5 markah tahun ni. Kita untuk tahun lepas. Okay, diberi bahawa selesaikan kata. Okay. Tahun sebelum tu markah dia 6. Banyak. Okay. Tahun ni markahnya 5 saja. Okay. Yang baru-baru ni markahnya 6 juga. Dia kembali kepada asal 6 markah juga. Okay. Sekarang tugas, okay, cuba keluarkan maklumat. Berapakah harga bagi sekotak mask dan sebotol hand sanitizer? Itu soalan dia. Okay, ni soalan SPM sebenar 2022. Okay, dia lebih senang sikit lah berbanding tahun lepas. Tapi senang-senang pun kena berhati-hati juga dengan ayat dia. Silap faham ayat, hilang markah free juga. Okay, alright. 2021 dia masuk dalam bahagian B. Yang ni masuk dalam bahagian A. Bahagian A ni markahnya antara 2 sampai 6 saja maksimum. Okay, bahagian B dia 7 ke 12. Okay, sekarang tugas cuba keluarkan 2 ayat linear tersebut. Tuliskan dia dan selesaikan. Okay, cuba try. Nak tahu ayat dia saja. Apa ayat dia? Okay, maklumat kata apa? Maklumat kata diberi bahawa seorang pelanggan membeli 2 package B dan dia bayar RM301.20. Itu ayat dia lah. Okay. Yang kedua pula dia kata package A tu ada 3 mask dan 4 sanitizer, 148.40. So apakah ayat dia? Okay. Di situ kita nampak maklumat lah. Yang ni lah kita dapat maklumat. Pertama dapat maklumat, yang ni ternampak. Ni ayat. Nampak maklumat sudah ada. Ada hand sanitizer. Okay. Kemudian ada dia punya apa? Harga dia pun ada juga kat situ. Okay. Apakah ayat dia? Yang pertama. Yang kedua ayat dia yang ni lah. Yang ni. Dia kata pelanggan tu beli 2 package set B, bayar RM301.20. Apakah ayat yang kedua dia? Okay. Cuba try keluarkan maklumat. Okey, apakah ayat dia? Yang kotak kuning tu apa ayat yang kita tulis? Dia hujung ni mesti ada 148 dan 80 sen. Yang kedua tu mesti ada 301 dan juga 20 sen. Apakah ayat di depan dia? Di sini soalan tak beritahu pun mas tu guna huruf apa. So boleh guna ikut suka lah. Okey, contoh. Saya gunakan mas tu untuk saya gunakan huruf M. Mewakili mas. Penutup muka. Sebab itu tak apa, tak salah. Saya conteng gitu, saya pun beritahu. Okay, M ni untuk mask. So, bila saya buat macam ni, okay, penanda kata akan tahulah. M tu merujuk kepada mask. Okay. 3M. Hand sanitizer pula, dia guna huruf H. Saya guna huruf H. Okay, tak apa, H gitu. H. Okay, apa ayat dia? 3M tambah 4H tambah dengan
H. Okay, alright. Okay, yang kedua. Yang kedua 2M Okay, tambah 2M tambah 6 H. Okay, alright. Sebelum kita teruskan lagi, kita cek jawapan kita dulu. Boleh tak dapat jawapan yang cantik? Okay, cek jawapan kita dulu. Okay, mod equal N 1 di unknown 2. Okay, so kalau masuk itu 3, 4, kemudian 1, 4, 8, 80 sen. Okay, yang di atas. Yang di bawah pula 2, 6 dan juga 301 20 sen. Okay, dapat jawapan mas negatif harga dia. Tak logik. Hand sanitizer RM60 harga dia mahal sangat tu. So tak logik, maksudnya jawapan kita ada silap tulis. Di manakah silap dia? Okey, takkan harga emas negatif. Tak betul. So kita check balik. Dekat sini yang kuning tu dah betul dah. Sebab awal dah betul dah. Sebab ini harga package tu. Tapi yang B tu, yang biru tu kena hati-hati. Sebab soalan kata dia beli, ni Dina select tu. Okey, dia beli apa kat situ? Dia beli 2 set. Dia beli 2 set, bukan satu je. Okay, so kena darat dengan 2. So hati-hati itu soalan tu. Jadi dia beli 2 set tadi, 4M dan 12H. Okay, saya cek jawapan kita dengar. So yang pertama tu okey, yang kedua tu dia mesti ada 4 dia ni dan 12 ini. Baru dapat jawapan cantik. Harga emas RM24 sen, harga sanitizer RM5.40 sen. Barulah dapat cantik sikit harga dia. Gitu. Okay, alright. Settle 148, 80 sen, 40 sen. Typo situ. Patutlah huruf. 148, 40 sen. Okay, yang bawah tu dapat itu. Okay, so dapat harga emas RM28.80 sen, harga hand sanitizer RM5.50 sen. Ini 40 sen typo. Okay, itulah cara untuk keluarkan maklumat. Pastikan kita mahir betul-betul dan kita alert dengan ayat-ayat dia. Okay, silap ayat dapat jawapan lain lah. Okay, tu soalan dia. Okay, yang untuk bagian ni buat sendiri nanti. Okay, ayat ni buat sendiri nanti ayat ni. Tak ada masalah. Yang penting nanti dapat harga je lah. Okay, so kalau kita guna emas lah tak ada terang tak apa. Okay, emas harga tadi ialah RM28.80 dan juga hand sanitizer. Okay, hand sanitizer harganya ialah, lupa tadi dah. Okay, RM5.50. RM5.50. Okay, yang atas tu buat sendiri. Nanti saya betulkan lah. Okay, ini soalan berbentuk jadual. Okay, alright. Yang berikutnya, soalan berbentuk gambar rajah. Tahun ni dijangka soalan bentuk gini, gambar rajah. Okay, untuk SPM baru-baru ni, SPM 2023 baru-baru ni, sekejap saya lupa hari tu. Okay, saya tak tengok soalan dia. Okay, sekejap saya tengok, saya lupa. Soalan dia ada soalan emas. Okay, sekejap. Ni soalan SPM kita yang baru-baru ni. Tentang metrik. Yang mana metrik. Menggunakan tak nampak. Belum. Metrik. Tak nampak tulisan. Okey, ni metrik. Okey, bentuk gambar rajah. Okey, dia bentuk gambar rajah tahun ni. Dia markah dia pula, dia masuk dalam bahagian B. Markahnya, okey, sini 2 markah, sini 3 markah dan jadi jawapan, jadi soalan lagi lah. Dia banyak soalan gitu tu. Okey, so dia banyak markah. Okey, sini 2 markah. Atau cari nilai XY, dia bagi tu metrik sama. Yang nombor 2 ni pula dia kata Lily membelanjakan bla 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 gitu, berkat demonstrate hitung harga sebotol sabun, sebotol susu ayam ni. Inilah harga dia. Dan soalan C dia ada lagi. Dia beli lagi. Jane menyebut ni dapat beli tak dia belajar. So jumlah markah dia 7 kat sini dan 3 sini. 10 markah. Tahun lepas baru-baru ni SPM. Okey, banyaklah markah dia. Okey, jadi tapi yang ni saya tak ada share lagi sebab soalan masih sulit lagi ni. Sebab masih lagi dalam proses penandaan sekarang ni, masih sulit lagi. Tak ada share dekat mana-mana. Share ni mati saya. Okey, yang ni. Dia kata Ryan membeli 175 ekor lembu dan itik untuk disumbangkan kepada satu majlis amal. Jumlah kaki lembu dan itik ialah 400 kaki. Guna kaedah metrik, cari bilangan lembu dan bilangan itik yang disumbangkan oleh Ryan. Okay. So, apakah ayat dia? Macam mana ayat dia? Berkaitan pertama ni ialah Ryan membeli 175 ekor lembu dan itik. Ni ayat pertama kita. Yang kedua dia kata jumlah kaki lembu dan itiklah 400. Ini ayat kedua kita. Okey, tukarkan kepada ayat matematik. Kuning, apa ayat dia?
Dia tak beritahu pun guna huruf apa, so ikut suka kita lah. Nak guna huruf lembu L ke, itik I ke, atau itik L. dah ke, tak kisah. Okey. Katakanlah nak guna huruf Y. Letak situ. Letak huruf X itu merujuk kepada lembu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tak sini, lembu ni huruf X. Contoh kat sini tak apa. Dalam soalan kata contoh ni tak apa. Supaya bila perdana kata tengok, okey, X ni mewakili apa? Dia pun tahu. Okey, X ni Dina kata untuk lembu. Okey. Y ni untuk itik. Boleh begitu, tak salah. Ataupun nak tulis ayat pun tak apa. X, lembu, Y, itik pun tak apa, tak masalah. Okey. Tapi buat macam ni pun sudah memadai lah untuk dapat markah. Okey. So ayat pertama kita. 175 X. Okey, saya follow dulu lah. Okey. 175X. Lepas tu Lembu kan. dia membeli Tambah 107. Okey, tambah 225 tolak 125 dapat 400 tolak 175. 225. Ya ke? Yang Y. pertama tu tak betul. Sama dengan Yang pertama tu kena tulis apa benda dapat 175. Yang kedua, apa benda dapat 400. Tu ayat dia. Apa ayat yang 175? Dia beli 175 ekor lembu dan itik. Bukan kata 175 tu lembu saja. Lembu dan itik. Okay. Lembu huruf apa? X. Itik Y. Tu ayat dia. Y. Lembu campur itik jumlahnya adalah 175. Bukan maksudnya dia beli 175 ekor lembu. Lembu dan itik tu semua tu. Ini ayat kena faham. Okey, yang kedua pula kita jumlah kaki. Jumlah kaki. Jadi lembu ada berapa kaki? 4. 4. Jadi 4X. Tu ayat dia kena pandai. Okey, 4X. Itik ada 2 kaki. 2Y. Total kaki 400. Ini ayat dia. Okey, itu ayat dia. Kemudian guna kaedah matrik dia kata. So, guna kaedah matrik, tahulah. Semua orang tahu guna kaedah matrik. Yang 4 step tu lah. Buat saja 4 step tu. Yang ni. Nanti saya betulkan lah. Okey, nanti saya betulkan ni. Saya betulkan sebab nak cepat sikit. Okey, dapat jawapan dia. Yang penting adalah pandai keluarkan maklumat dia. Tak pandai keluarkan maklumat, habislah. Step ni memang semua guna kelas belakang pun dia hafal step ni. Tapi kata arti guna, tak ada guna. Tak arti keluarkan maklumat, tak ada guna jugalah. Ni nanti saya betulkan ayat dia. Okey, cuba tengok yang ni pula. Selaju sikit. Okey, yang ni maklumat kata apa? Maklumat kata, ni bagi maklumat cerita tak kisahlah ni. Okey, tapi yang pertama kali, perimeter jubin ialah 208. Ini ayat pertama yang tulis. Dan dia kata beza panjang lebar 46. Ini ayat kedua. Apa maksud perimeter? Apa maksud perimeter? Apa maksud perimeter? Bentuk ke cikgu? Tak tahu, lupalah. Okey, itu yang biru senang. Yang biru. Dia kata beza. Bila beza tolak. Beza panjang lebar ialah 46. Okey, dalam rajah tu, yang mana panjang mana lebar? Biru ke merah yang panjang? Biru panjang, lebar merah. Nama apa panjang? Panjang. Panjang merah. Okey, aku rasa panjang. Panjang. Nama panjang. Okey, merah tu panjang. Okey, alright. So, 4X. Okey, 4X dia kata campur 3. Ini untuk panjang. Okey, ini untuk panjang. Okey, ini panjang. Okey, dia kata beza. Bila beza tolak. Okey, panjang tolak lebar. Lebar dia 4Y tolak 1. Beza dia ialah 46. Ini untuk ayat yang biru tu. Okey, kita buka kurungan. 4X tambah 3 tolak 4Y. Tolak. Kena titik situ. Okey. Sini tolak.
Okay, sini tolak, sini tolak. Kena hati-hati kat situ lah. Takut silap faham, hilang markah. Okay, dia kata tu tolak, tolak. Jadi tambah tu, hati-hati. Okay, tambah 1 sama dengan 46. Susunkan. Huruf kiri, nombor kanan. So, 4X, 4X tolak 4Y sama dengan 45. 45 tu tolak dengan 3 dan tambah dengan 1. Jadilah 47. Sorry, 47 47 sorry. 45 tolak 3. Lupalah. Kan kita dah penat. Okay, alright. So, kat situ. Okay, 45 tolak 3 tambah 1. Tolak 1. 45 tolak 3 tolak 1. Semua tolak. Sebab dia positif. Okay, tinggallah 41. Okay, itu ayat pertama kita. Untuk yang warna biru. Okay, untuk yang kuning pula dia kata perimeter. Apa maksud perimeter? Perimeter ni lah ukur keliling. Kalau luas, panjang lebar. Kalau perimeter, campur semua tepi-tepi ni. Yang ni 4x2y, okay, yang ni 4 tambah 3. Ini dah perimeter. Kita campur keliling tu. Jadi ayat dia ada 2 panjang. Satu panjang, nilai dia adalah 4x tambah 3. Okay, campur dengan dia ada 2 lebar. Lebar dia pula adalah 4y tolak 1. Okay, sama dengan 208 dia kata. Okay, kita kembangkan. Kembangkan 2 kali 4x akan dapat 8x. Tambah dengan 2 kali 3, 6. Tambah dengan 2 kali 4, 8y. 2 kali 1, tolak 2. Sama dengan 208. Lagi sekali, susun ikut nombor dia. Huruf di kiri, 8x. Okay, 8x. Kemudian tambah 8y. Sama dengan 200. Okay, sama dengan kat situ. 208. Okay, 208 tu. Okay, 208 tu. Tolak Ditolakkan dengan 6. Ditolakkan lagi, ditambah dengan 2 pula. Tolak 6 tambah 2. Okay, dapat kat situ 204. Okay, tu ayat dia. Okay, ni ayat yang kedua. Nak dipermudahkan pun tak apa. Nak kecilkan pun tak apa, tak ada hal. Tak ada masalah, okey je. Okay, tak nak biar pun tak apa. Okay, cek jawapan dulu. Cantik-cantik jawapan dia. Okay, so equation unknown 2. Okay, masukkan. Tak kisah, biru pun tak kisah mana dulu. Okay, kalau sambil biru dulu. 4, negatif 4 dan juga 41. Y dia 8, 8 dan 204. Okay, dapat jawapan X-nya 17.87, Y dia 7.25. Tu. Okay, alright. Baik. Okay, so kita selesaikan. Dapat jawapan dia lah. Okay, sebab dia kata, menggunakan kaedah metrik, hitung luas pula dia kata. So, kena guna kaedah metrik dulu, cari dulu berapa X, berapa Y. Dah cari yang tu, baru boleh selesaikan soalan yang berikutnya tu. Okay, so guna kaedah metrik, cari, buat yang 3 step dulu. Dah dapat jawapan ini, baru gantikan XY tu, carilah luas dia. Okay, masuk maklumat kat situ. Saya takut saya silap tulis. Okay, saya cek dulu. Takut saya silap tulis, takut saya silap kira. Okay, 208 tolak dengan 6 tambah dengan 2. Itulah takut saya silap tulis. 24 betul. 45 tolak 3 tolak 1. Okay, betul. Alright. Okay, so guna jawapan dia tu. So yang pertama ni tak kisah mana dulu. Okay, sebab biru dulu. Kita apa tulis lah. 4. 4 negatif 4 sini. Okay, bawah 8 dengan 8. Lepas tu guna XY sama dengan 41 dan juga 204. 1 dengan 204. Lepas tu step yang kedua berikutnya lah.
Selesaikan. Okay, alright. Pastikan dapat akhir, kita dapat macam ni lah bentuk dia. Dah sebut cantik sikit jawapan tu lah. Buat nampak tak cantik, tak minat cantik ni. Okay, 1, 2, 4, negatif 4 dengan 41. Bawah 8 dengan 8. Lepas tu dapat 204. Saya nak ubah sikit nilai tu, bagi cantik sikit. Saya nak tukar, saya ubah maklumat sini ya. Sekejap. Nak ubah apa tu, saya nak ubah sikit. Sekejap, saya tengok. 4 kali 7. Sorry. Okay, 4 kali dengan 17. Tambah 3. 71 tolak dengan 4 kali dengan 7 tolak 1. Okay, 44. Okay, ubah sikit ni pada ni. 44, saya nak bagi cantik jawapan dia. Okay, lepas tu saya tengok jap. Baik sekali, 4 kali dengan 17. Sekejap ya. Tambah 3. Tolak dengan 4 kali dengan 8. Tolak 1. Okay. Kemudian, okay, dapat tu. Okay, saya nak ubah jawapan bagi jawapan tu cantik. Okay, alright. So, 4 kali 18 tambah 3. 75 tambah 75 tambah dengan 90. Ya, 4 kali 18 tambah 3 tambah dengan 2. 4 kali dengan 7. Okay, saya tukar 212 sini. Okay, sebagai cantik je nombor dia. Okay, so 212 sini, 212 sini. Sebab saya lebih cantik sikit. So 212 tolak dengan 6 tambah dengan 2, dapat 208 sini. Yang atas ni tukar sikit tadi dapat 44, bukan 46, tukar sikit 44. 44. Okay, 44. So dapat 40. Sebab saya boleh cantik nombor dia. Okay, check balik. So kat sini 4 negatif 4. Okay, ni saya tukar 40. Bawah ni 8, 8, 208. Okay, dapat cantik sikit lah. 18 dengan 8. Nampak cantik sikit. Jadi kat sini nanti akan dapat, okay, ni tukar kepada 40. Okay, yang bawah tu akan dapat 208. Okay, sebagai jawapan tu dapat cantik. Okay, so kat sini 4, 8, negatif 4 dan juga 8 sini. Sini tempat bertukar 8 atas, negatif 8 di bawah ni. Yang di sini pula negatif jadi positif 4. Yang ini pula akan jadi 4 sini lah. Ini 4, ini 4. Okey, jawapan sini 40 dengan 208. Okey, wajib tunjuk betul semua. Jawapan akhir dapat sini 18 dengan 8. Okey, itu jawapan dia. Okey, lepas tu soalan kata apa? Soalan kata ini guna kaedah matrik. Dia minta kita hitung luas pula. Untuk luas pula, okey, dia kata guna kaedah matrik. Okey, cari lagi lah, tambah lagi sikit. So untuk ni, okey, dia punya panjang dia, okey, untuk cari luas dia ialah, sambung sikit itu. Okey, luas dia ialah 4. 4 kali dengan 18 tambah 3. Okey, ni untuk cari luas dia lah. Untuk panjang dia. Okey, ni maklumat dia. Okey, untuk panjang dia macam tu. Okey, dapat jawapan dia 4 kali 18 tambah 3 akan dapat 75 panjang dia. Okey, lebar dia pula ialah 4 kali 8 tolak 1. Okey, sama dengan 31. So luas dia sama dengan panjang darab lebar. Okey, panjang lebar. Yang ni sebab dia kata guna kaedah matrik, dia tak kata guna kaedah matrik saja. So untuk part yang terakhir ni bolehlah guna kaedah begini, tak ada masalah.
Okey, yang penting depan tu guna metrik. Okey, darab dengan lebar dia satu. Dapat jawapan luas dia sama dengan okey 75 kali 31 dapat jawapan 2325 cm persegi. Tak tulis pun tak apa, cm tu tak ada masalah. Okey, siap jawapan dia. Beginilah. Okey, settle tu. Soalan berbentuk gambar rajah. Okey. Satu yang terakhir. Satu yang terakhir. Soalan ni lebih kurang sama saja. Okey, panjang maklumat lagi. Okey, di sini cuma panjang dia bagi maklumat sini ialah perimeter gelanggang ialah 116. Ni ayat kedua. Yang ketiga, sorry, yang kedua, okey. Kemudian ini yang pertama. Perimeter gelanggang adalah 116. Ayat pertama kita berkaitan dengan dia. Yang kedua dia kata inilah. Sekeliling gelanggang akan diletakkan kerusi di mana beza antara blok A dan blok B adalah 22 meter. Okey, beza kerusi antara blok A dan blok B adalah 2 meter. Okey, ini letak kerusi panjang di mana beza antara kerusi blok A dan blok B adalah 22 meter. Ini ayat kedua kita. Apakah ayat dia? Macam mana nak buat? Okey, yang kuning tu dulu. Perimeter. Maklumat kata untuk yang blok A ni, okey, dia kata maklumat kata panjang dia ialah 7x tolak 2. Ni maklumat kata. Panjang dia adalah 7x tambah 2. Ni panjang dia. Maklumat kata. Kita masukkan maklumat. Okey, yang kedua dia kata lebar dia pula 5y tambah 3. 5y tambah 3 ini lebar dia. Okey, 5y tambah 3. Itu maklumat yang diberikan dalam soalan. Ni adalah maklumat dia. Okey. Maklumat pertama kata dia kata perimeter gelanggang adalah 116. So apakah ayat dia? Perimeter keliling lah. Okey, so ayat dia pertama sekali dia ada dua panjang. Okey, panjangnya ialah 7x tolak 2. Dan dia ada dua lebar. Tambah dengan dua lebar. Lebar dia adalah 5y tambah dengan y tambah dengan 3. Dan perimeternya adalah 116. Okey, selesaikan. Sampai dapat x, y berapa nilai. Itu yang pertama. Yang kedua berkata, beza. Beza antara kerusi blok A dan blok B lah 20 meter. Maksudnya panjang tolak lebar. Okay. Panjang tolak lebar adalah 22. Itu ayat dia. Meter beza dia. Okey, so selesaikan dua benda ni untuk dapatkan dua linear serentak dia. Okey. Nak kembangkan boleh? Nak bagi dua boleh sebab kita hilangkan. Kalau kita bahagi dua, semua kali ya. Ni nampak dua ni, semua. Kita hilangkan dua ni, kita bahagi dua sini. Okay? Bahagi dua sini, bahagi dua sini. Boleh juga, tak salah. Nak kembang pun tak apa, tak ada hal. Yang penting, dapat jawapan. Okay. So, kalau kita bahagi dua semua, ini tinggal 7x tambah 2, 7 tolak 2 sahaja. Okay, tambah dengan, yang tu pula akan ada 5y tambah 3. Sama dengan 116 bagi 2, dapatlah 58. Okey, lepas tu 7x tambah 5y. Okey, sama dengan 58 tambah 2, 60. Tolak 3, 57. Ini ayat pertama kita. Yang kedua, yang ni pula. Okey, salin balik. 7x. Okay, 7x tolak 5, y. Okay, 7x tolak 2, tolak 5y, tolak 3. Akan dapat 22. Ni kena pandai keluarkan maklumat tu. Okey, kemudian susunkan dia. 7x tolak 5y sama dengan 22 tambah 2, 24, tambah 3, 27. Okey, ini ayat kedua kita. Okey, cek dulu takut jawapan pelik.
So dia ada 7, 5 dan juga 57. Yang kedua ada 7, -5 dan juga 27. Okey, dapat jawapan 6 dengan 3. Nampak cantiklah jawapan tu. Okey. So menggunakan kaedah matrik kita cari X, cari Y. 3 step ni lah benda dia. Okey, so step ganti saja. Okey, ganti saja, ni tak payah. Okey, so huruf pertama kita 7, 5. Okey, 7, 5. 7 dengan 5 sini positif semua. Yang bawah tu 7 dengan -5. 7 dengan -5. Okay, 7 dengan -5. Okay, masukkan maklumat tu. Okay, lepas tu kotak dia guna huruf XY sama. Okay, yang ini pula guna 57 dan juga 27. Step pertama. Okay, pentinglah. Dapat soalan tu, dapat jawapan pelik tu, adalah tak orang tu. Kalau jawapan tu nampak cantik, perpuluhan sikit je atau 50 cantik lah. Okay, okay, so sini dapat inilah 57 dengan 27. Sini tak betul tempat, 5 naik atas. Okay, nanti 5 naik atas. Kemudian sini asalnya 5 jadi nanti 5 juga. Jadi negatif. Okay, yang bawah ni akan jadi -7. Yang tepi sini akan jadi 7 positif sahaja. Okay. Nombor dalam ni 7 dengan -5. Dan ini pula ialah 5 dengan 7. 5 dengan 7. Okay, lepas tu gunakan kereta, dapat jawapan. Okay, dapat jawapan dia tadi 6 dengan 3. Siap. 6 dengan 3. Siap. Itu saja. Okay, alright. So topik ni memang penting lah. Memang penting dan tepuk ni dia sebenarnya dia senang tapi dia banyak tu lah, banyak kena ingat lah. Tapi untuk matrik ni, kalau kita gunakan matrik, hanya perlu wajib tunjuk 3 step ini saja yang wajib tunjuk. Yang di bawah ni kalau nak buat tu boleh tapi tidak ada markah. Maksudnya silap buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Buat tak apa markah, tak buat tak hilang markah. Okay. Nak buat boleh, contoh soal alang-alang, contoh gini ya. Boleh buat je. Contoh negatif 5. Ya. Tak 35. Boleh begini. Ini tak masuk, boleh satu ni boleh kalau begini. Ni akan dapat -70. Contoh negatif 70. Okay, lepas tu ini kita buat pula darab dengan 57 kemudian tambah dengan okey, -5 ni pula darab dengan 27. Okey, yang bawah pula 7 ni darab dengan 57 tutup kurungan tambah. Okey, 7 ni pula kita darabkan dengan 27. Boleh buat macam ni, tak ada hal. Okey. Okey, buat itu ini habis. Lepas tu kita sambung lagi, contoh kita sambung lagi. Contohlah kita nak buat. Okey, ni kan dapat. Okey, gunakan kereta. Okey, -5 kali dengan 57. Okey, akan dapat -285 je ni. Okey, -285. Kemudian yang itu pula 27 kali dengan 5 dapat 135. Tolak dengan 135. Okey, lepas tu yang bawah ni -7 kali dengan 57 dapat -399. Okey, yang tepi tu pula tambah dengan 7 kali 27 akan dapat 189. Okey, tambah dengan 189. Okey. Lepas tu selesaikan tu boleh. Okay, kalau nak buat step ni kalau kita banyak masa boleh buat, tak salah. Okey. Okey, yang ni kita akan buat -285 tolak 135 akan dapat -420. -420 sini, 420. Yang bawah tu pula -399 campur dengan 189 akan dapat +210. -210. Okey, lepas tu semua nombor dibahagikanlah dengan 70. Okey, sambung lagi ni. Bagi 70. So 420 bagi dengan 70 dapat 6. Okay, semua nombor dalam kurungan ni bagi dengan 70. Okey, yang ini akan dapat 6. Ini akan dapat 6, bawah dapat 3. Gitu. Boleh buat, tak ada masalah. Okey. Tetapi tidak ada sebarang penambahan markah lah. Okey. Tidak ada penambahan sebarang markah apa-apa lah. Okey. Cuma dia just buang masa je lah. Okey. Kenapa kita nak buat benda tu kalau benda tak bagi markah pada kita? Okey. Jadi jangan buang masa. Kita buat setakat mana yang wajib tunjuk dan dapat markah sajalah dalam peperiksaan khususnya.
Okay. So yang ini semua ni tidak wajib tunjuk. Okay. Tak wajib tunjuk. Saya nak padam sikit lah. Saya dapat tulis semua ruang jawapan tu. Okay. Sekejap ya. Bagi rapat sikit. Satu lagi tarik. Okay, alright. Okay, so yang ini semua ni, okay, tidak wajib tunjuk. Nak tunjuk tak apa, tunjuk salah pun tak menjejaskan markah, tunjuk betul pun tidak menambahkan markah. Tu saya nak beritahu. Nak tulis boleh. Kalau budak SBP memang cikgu suruh tulis lah. Tapi kita budak kalau sekolah biasa ni tak tulis apa. Okay. Ni tidak wajib tunjuk lah. Okay. Itu saja saya beritahu. So, mengapa kita perlu buang masa untuk tulis benda semua sedangkan kita boleh skip untuk dapat markah penuh. Okay, faham? Okay, alright. Teringat itu. Dalam satu pertandingan, harga tiket RM25 dia kata, jika seramai 87 hadir, okay, berapa? Nanti dia masuk ganti je. Dia gantikan saja, okay, harga tiket adalah RM25 dan ramai pengunjung berapa pula? Okay, darab dengan, okay, RM25 ni harga tiket. Okay, okay, so 18 kali dengan X tadi ialah 6. Just masuk je. Kemudian tambah dengan Y pula tadi ialah 3. Ganti 3 situ. Okay. Alright. Lepas tu dapat jawapan. Begitu saja. Ni tak ada gunakan matematik apa pun. Just biasa je. Tu saja buat 25. Okay, 25 ni kena buat step by step. Tak ada hal. Okay, darab dengan 18 kali 6 tambah 9 kali 3. Dapat situ ialah 18 kali 6 tambah 9 kali 3. Dapat situ ialah 135. Lepas tu darabkan dengan 25. Dapat jawapan 3375. Yang ni tak tunjuk pun tak apalah. 3375 ni, just tunjuk itu saja. Okey, siap. Okay, markah 2 iaitu, ni nampak yang ni satu markah madai. Dan jawapan akhir tu satu markah lagi. Itu kalau dia minta lah. Okay, satu markah situ, satu markah sini. Siap. Okay, alright. So, untuk minggu ni, kita habislah 2 topik. Okay, nanti belajar balik, tengok balik apa yang tak faham. Boleh tanya saya bila masa lah. Nanti akan datang, kita jumpa lagi lah untuk tajuk bab 3, bab 4 seterusnya. Okay, so untuk minggu ni, cuti ni, sudah tamatlah tugas kita 5 hari untuk turun lah. Harap-harap yang dah lepas tu lepaslah lah. Okay, tumpu balik yang kena mula awal lah. Sebab apa? Sebab untuk Negeri Selangor ni, tahun ni, okay, SPM kita bermula awal lah. Okay, SPM kita bermula awal, trial pun bermula awal. Jadi